Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersua kembali bersama channel Cikgu Melan. Dalam video ini saya akan kongsikan bagaimana untuk membina satu borang mencatat kehadiran tetapi untuk banyak kelas hanya dengan menggunakan Google Form. Marilah kita sama-sama lihat bagaimana untuk menghasilkan borang tersebut. Okey, baiklah. Yang pertama sekali kita mestilah login ke akaun Google masing-masing dan masuk ke Drive sendirilah. Okey, jadi paparan yang akan muncul adalah lebih kurang begini. Dan apa yang kita perlu pilih ialah pergi dekat menu new di sebelah kiri ini dan cari Google Form. Okey, sinilah bermulanya kita nak bina borang. Okey. Jadi kita di untitled form ini kita boleh tulislah apa tajuk yang kita nak, seperti saya buat contoh ni. Okey. Kehadiran online kelas bahasa Inggeris yang saya bagi contoh je lah. Jadi tuan-tuan boleh pilih tajuk sendirilah. Okey, tak kisah apa-apa tajuk pun yang disesuai dengan kehendak tuan-tuan. Okey, form description ni pun nak isi boleh, tak isi pun tak apa. Okey, tapi saya tulis kat sini. Okey, di bahagian untitled question ni lah kita nak masukkan ataupun nak tanya maklumat apa yang kita nak. Jadi seperti contoh yang ini saya buat tarikh dan saya guna short answer sajalah. Saya tak guna date. Okey, klik required. Kemudian okey, add question, tambah satu lagi ialah yang ni ialah nama tingkatan. Okey, jadi katalah saya mengajar ada 3 kelas. Jadi di sini saya buat pakai menu drop down. Jadi saya akan senaraikan 3 kelas tersebut. Contohnya yang pertama 1 Uniza, yang kedua 3 Uniza, dan yang ketiga 4 UTM. Ini contoh je lah. Kalau tuan-tuan ada 4 kelas ke 5 kelas ke, tambah je lah di bawah tu. Okey. Lepas tu tekan required. Okey. Jadi sekarang ni saya dah ada 3 kelas. Bermaksudnya saya nak bina 3 bahagian ataupun 3 section. Masing-masing untuk kelas yang berkenaan. Supaya bila murid-murid klik nanti, dia terus ke kelasnya sendiri. Sebab tu barang ni kita boleh guna untuk semua kelas kerana kita dah bagi dah section dia. Okey. Contohnya yang section 2 ni saya nak khususkan untuk kelas tingkatan 1 Uniza. Okey. Yang kedua macam tadilah, yang kelas yang dalam option dalam yang atas tadi, iaitu tingkatan 3 Uniza, dan section yang keempat tingkatan 4 UTM. Okey, selesai kita bina 3 section ni, kita ada kena buat link lah sikit. Okey, daripada atas tu nanti dia salah masuk kelas. Okey, jadi yang selepas setiap tingkatan tu dia kena submit lah. Okey, kita tengok sini. After section 3 submit form, after section 2 submit form, after section 4 tak payahlah, dia automatic. Okey, kita kena adjust dekat nanti tengok menu yang yang dekat nama kelas ni, dia ada 3 titik di bawah tu. Kita pilih go to section based on answer. Okey, jadi kalau kita tengok sebelah nama kelas tu ada dah continue. Okey, kita pilih 1 Uniza, go to section 2. Okey, 3 Uniza, kita klik je tu, tengok tingkatan 3 Uniza dan 4 UTM.
pergi ke section 4. Jadi bila pelajar pilih kelas dia, nanti terus masuk ke tingkatan masing-masing. Okay, sekarang kita nak masukkan maklumat di section masing-masing pula, iaitu yang pertama satu Uniza ni mungkin nak masuk nama dia lah. Okey. Jadi katalah nama anda. Jadi di sini kita ada kena type lah nama dia. Kalau senangnya kita buat siap-siap nama dia macam drop down ni, senaraikan jadi pelajar-pelajar terus tik saja nama dia nanti. Tak payahlah dia type nama dia sendiri kan. Macam ni saya copy paste saja. Dah siap macam ni. Jadi pelajar satu Uniza nanti bila dia masuk dia pilih saja nama dia dan klik. 3 Uniza ni pun saya nak buat sama lah. Saya nak copy paste saja, senang. Kalau nak tulis seorang-seorang lambat pula. Okey, boleh juga tapi lambatlah sikit. Ataupun kita nak pakai short answer pun boleh. Tapi lebih mudah kita pakai drop down. Okey, kita copy paste dia nama dia ramai-ramai. Kemudian pelajar nanti dia klik saja nama dia, dah ada dah dalam ni. Okey, samalah juga dengan tingkatan 4 UTM ni pun sama. Okey, saya tambah satu ni untuk question ni. Okey, buat kolom untuk nama dia pakai menu drop down dan saya copy paste sajalah. Tak kisahlah daripada senarai yang dah ada lah, daripada dalam Excel ke, daripada Microsoft Word ke, kita copy paste ke sini, mudah saja. Dan kita tekan required. Okey, maksudnya pelajar-pelajar kena jawab. Okey, sekarang saya nak test. Okey, nak preview borang ni. Okey, macam ni lebih kurangnya. Kalau kita tengok di situ hanya ada tarikh dan tingkatan saja. Ini adalah bahagian yang pertama, yang mula-mula. Okey, kalau kita tengok situ ada button next. Bermaksud setelah isi tarikh ni, murid-murid dia tekan butang next lah. Okey, dan akan terus ke tingkatan yang dia pilih nanti. Kita tengok contohnya. Okey, kalau kita pilih satu Uniza, tekan butang next. Okey, dia akan terus ke tingkatan satu Uniza. Cuma sini choose saja, pilih saja nama dia. Contohnya sini, okey, Akid Daniel. Lepas tu murid tu submit. Okey, saya nak try contoh lain pula, kelas lain pula. Okey, tulislah tarikh dia, tarikh kelas hari berkenaan lah. Okey, katalah saya tulis ni 19 November. Okey, tingkatan 3 Uniza pula. Okey, next. Okey, nampak dia akan pergi ke tingkatan 3 Uniza dan pilih je lah, murid-murid tu pilih je nama dia. Okey, tekan submit. Senang je kan. Okey, nak try 4 UTM pula. Okey, masukkan tarikh. Okey, pilih tingkatan, lepas tu tekan next dan dia akan pergi ke tingkatan tersebut. Okey, pilih nama masing-masing dan submit borang ini. Okey, jadi kedatangan 3 orang murid ni akan direkodkan lah di dalam sistem. Okey, kita tengok di situ dalam responses tu dah ada 3 tadi kan. Kita masuk 3 orang tu dah ada. Kita boleh semak dia di spreadsheet. Okey, klik spreadsheet tu sebab mula-mula ni kita kena create dulu. Okey, kita tengok nanti. Dah. Okey, maksudnya dalam spreadsheet ni lah kita boleh semak murid-murid yang menanda kehadiran mereka. Okey. Jadi mudah, tak perlulah kita gunakan secara manual. Okey, kita nak setting sikit, nak ubah dekat situ je lah, dekat sebelum dia submit tu. Selepas dia submit tu kita punya respon lah. Okey, contohnya terima kasih, tulislah apa-apa, kehadiran anda telah direkodkan ke apa ke. Okey, kemudian lepas ni kita tekan butang save di sebelah penjuru kanan atas sana tu. Okey, ada butang save, kita tekan butang save ini dan bolehlah kita send borang ni kepada murid-murid. Kita tengok itulah link dia, simbol link dia, klik yang itu, dan link ini panjang, kita boleh pendekkan dia dengan tekan button shorten URL. Okey, bila dah dapat URL yang dipendekkan tu, bolehlah kita copy yang butang belah kanan ni dan kita bolehlah send borang ini ke
murid-murid kita, tak kisahlah melalui WhatsApp ke, Telegram ke, sebagainya. Okey, itu sajalah. Okey, dan sedikit tambahan lagi, di sini kita boleh lihatlah borang kehadiran yang kita cipta tadi telah ada di Google Drive. Begitu juga dengan spreadsheet laporan tadi. Jadi kita boleh terus menyemak kehadiran murid dengan membuka lembaran spreadsheet itu untuk melihat murid manakah yang hadir pada kelas berkenaan.